Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita masih lagi bincangkan ayat 20 ke atas dari surah Yasin, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a'attakhidhu min dunihi aliha yuridni ar-rahmanu bi dhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun inni idhan la fi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sadaqallahul azim. Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, ia buka jilid yang ke-8, muka surat ke-14. Terjemahannya, dan datanglah dari hujung kota seorang lelaki iaitu Habib An-Najjar. Dengan bergegas dia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak minta balasan kepadamu dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku? Dan hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah mengkehendaki kemudaratan terhadapku, nescaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkan aku. Sungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Ats-Tsauri berkata dari Asim Al-Ahwal daripada Abu Mijlas bahawa nama orang ni Habib bin Surri. Syuaib bin Bishr mengatakan daripada Ikrimah bahawa Ibn Abbas berkata nama lelaki dalam surah Yasin ni Habib An-Najjar yang telah dibunuh oleh kaumnya. Qatadah berkata dia beribadah di sebuah gua. Inilah pendapat-pendapat yang dapat kita lihat dalam kitab-kitab tafsir. Walau bagaimanapun, kata Imam Jamaluddin Al-Qasimi dan tafsirnya, bahawa huraian-huraian seperti ini diperoleh oleh para ulama tafsir termasuk Ibn Abbas daripada kisah-kisah Israiliyat yang memudahkan kita untuk faham, dan tujuan para sahabat ini seperti Abdullah bin Abbas, seperti Abdullah bin Mas'ud, mereka mengkaji kitab-kitab daripada sumber Israiliyat ini yang tujuan untuk membuktikan kebenaran perutusan Nabi SAW yang terdapat dalam kitab-kitab itu. Tapi ada kadang-kalanya berlaku penyimpangan dalam arti kata bila dipindahkan oleh orang selepas itu tidak menyedari matlamat letakkan oleh para sahabat yang mulia ridwanullahi alaihim ajma'in. Iaitu menjadi satu kesalahan bila kita membaca tafsir contohnya Al-Qurtubi ataupun Al-Hafiz Ibn Katsir, kita tak melihat kepada penilaian yang dikemukakan oleh para a'imati tafsir ini. Ada sebahagian besar daripada apa yang mereka quotekan itu mereka bawa penilaian di hujungnya, sama ada kisah ini munasabah ataupun perlu ditolak. Tapi kalau kita kutip tanpa kita merasa amanah, jujur untuk membaca hingga ke penghujung penilaian yang dikemukakan itu, maka kadang kita pun bertenggelam dalam satu lautan yang luas dalam huraian yang mereka kemukakan. Baik, dalam ayat ini menceritakan tentang datangnya Habib An-Najjar, dan ini merupakan sikap orang beriman yang gusar bila melihat umatnya, kaumnya berada dalam kelalaian. Maka tanggungjawab yang perlu dimainkan adalah untuk mengingatkan, memberitahu. Indahnya uslub dalam dakwah ini bila kita perhatikan, dah berapa kali berulang perkataan Ar-Rahman. Sekali dalam konteks yang pertama ditujukan kepada musyrikun Mekah. Kedua dalam konteks bila ayat yang lalu menceritakan tentang orang kafir tetapi mereka beriman dengan sifat Ar-Rahmah, Rahmaniyah yang ada pada Allah SWT dalam kes yang lalu. Dan sekarang kata-kata Habib An-Najjar pula mengulangi perkataan Ar-Rahman itu. Dan saya telah terangkan kepada tuan-tuan bahawa Ar-Rahman dibanding dengan Rahim ini bilangannya berbeza. Kerana Bismillahirrahmanirrahim, ikut ijma' para ulama, ia bukanlah merupakan satu ayat daripada setiap surah Al-Quran. Ia merupakan satu ayat daripada satu surah daripada Al-Quran. Dan dalam mazhab Syafi'i mengatakan dia satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Selain itu tidak, ia merupakan pemisah di antara surah-surah Al-Quran. Jadi pengulangan perkataan Ar-Rahman di sini adalah untuk mengingatkan kepada kita, orang seperti Habib An-Najjar ini menyedari bahawa dahulunya dia sakit. Perkataan yang digunakan oleh Allah di sini dhur. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan dharra, ba'sa, dharra ada beza. Iaitulah perkataan ba'sa ini tata'allaq bil amwal. Tapi kalau sebut dharra, ta'allaq bil abdan, seperti dikatakan oleh Imam ahli tafsir pada waktu sekarang ni, Syekh Dr. Fadil As-Samarai, seorang ulama terkemuka dari Baghdad. Beliau berkata bahawa kalau kamu perhatikan perkataan dharra dengan ba'sa beza dia dalam Al-Quran. Kerana ba'sa itu merujuk kepada satu bencana yang bersifat harta, tetapi dharra ia satu ujian musibah yang berkaitan dengan badan. Dan bila digunakan ayat ini, yuridnir rahmanu bidhur, bila Allah SWT bersifat dengan Rahman itu mengkehendaki untuk aku satu kemudaratan. Di
sini Habib seolah-olah recall balik semula pengalamannya ketika sakit dahulu. Itu sebabnya para ulama membawakan kisah ini, iaitu kisah bagaimana Habib ini dahulunya sakit kusta, dirawat oleh utusan-utusan Allah ataupun utusan-utusan Nabi Allah Isa AS ini. Maka dia sembuh. Itu satu karamah atau mukjizat. Maka beliau ketika berdakwah kepada kaumnya ini, menyokong Nabi-Nabi diutuskan itu, dia telah mengingatkan dalam satu uslub yang sangat lembut. Kalau kita bercakap dengan anak-anak barangkali satu arahan, satu nasihat bersifat perintah, arahan, mungkin anak-anak kita sendiri pun tak suka dengar, tuan-tuan. Tapi kalau kita mengkaitkan musibah atau ujian yang berlaku dengan hidup kita, pernah kita lalui, ayah cerita tak? Dulu ayah pernah melalui keadaan seperti ini. Dulu masa saya pergi ke asrama, ayah pentingkan diri sendiri, maka ada kawan-kawan buli ayah. Tapi kalau kita mengarahkan kepadanya, engkau kena kuat, engkau kena, anak itu akan lemas mendengar arahan, tuan-tuan. Maka itulah uslub yang digunakan oleh Habib An-Najjar yang telah pun dibawakan oleh Allah kat sini untuk kita faham. Iaitulah bila beliau menyebut dengan penuh kesungguhan, ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Sebelumnya ittabi'u wal mursalin, kemudian ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah para rasul yang diutuskan, ikutlah orang yang tidak minta daripada kamu balasan sama sekali ini atas kerja mereka lakukan, mereka dapat hidayah. Kalau mereka minta balasan, mereka cari populariti, apa usahakan itu merupakan dalil mereka itu salah. Tapi tidak berlaku itu semua, bukan? Kemudian wama liyala a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapalah aku tidak beribadah kepada Allah Taala yang telah menciptakan aku dan kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Dan saya telah terangkan kat sini ayat 22 ni bagaimana ayat yang dipilih oleh Allah, penggunaan perkataan fatara ada kaitan dengan surah Fatir sebelum ini. Dan penggunaan fatara ni merujuk pada satu nikmat, kata Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, bila Allah menggunakan perkataan fatara ni kat sini, bila merujuk kepada perkataan fatara ni, iaitu adafa al-fitra ila nafsihi wa ruju' ilaihim li'anna al-fitra asaru ni'mah wa kana alaihi adhhar wa fi ruju' ma'na zajr wa kana bihim aliq. Bila Allah gunakan perkataan fatara untuk Habib An-Najjar sebut kepada para penentang itu, yang ingkar itu, Allah menciptakan aku, ini nikmat yang aku belum habis lagi syukuri sebenarnya, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Ini pula merupakan satu amaran. Kembali makna mati, bukan? Kamu takut tak mati? Begitu soalannya. Jadi bila di sini digunakan perkataan dalam bentuk tauriah, itu merujuk kepada bahasa kiasan, apa yang tersirat sebalik yang tersurat. Kamu tahu kamu akan kembali kepadanya tak? Ini satu amaran. Jadi dalam peringatan yang disampaikan, nasihat yang dikemukakan dalam bentuk yang lembut, dalam bentuk yang tegas, dan akhir sekali dalam uslub kompromi, datang ayat a'attakhidhu min dunihi aliyah yuridnir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Kalau kita perhatikan, mengapa aku tidak menyembah Tuhan selain daripadanya, Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah Maha Pemurah mengkehendaki kemudaratan buatku, nescaya syafaat tidak akan beri manfaat sedikit pun buat diriku. Dan kamu tahu tak, dahulu aku pernah sakit. Dur ini maknanya penyakit yang pernah berlaku pada aku. Kemudian dia menyembuhkan aku. Maka dalam ujian penyakit yang berlaku itu ada kasih sayang rupa-rupanya. Ya Allah, indahnya bahasa ini kalau kita perhatikan, tuan-tuan. Patut tak aku mengambil selain daripada Tuhan-Tuhan, yang mana Tuhan yang penuh dengan sifat murah itu pernah memberi kepada aku ujian sikit penyakit, lalu dia menyembuhkan aku. Kalaulah dia nak kenakan aku lagi sekali penyakit itu, boleh tak orang lain menyelamatkan aku daripada mudarat itu? Ini kata-kata yang dikemukakan, yang saya gambarkan tadi. Bila kita berdepan dengan situasi menasihati anak-anak, kadang-kadang kita terpaksa gunakan pengalaman peribadi supaya ia lebih lunak dan mudah untuk diterima. Berbanding dengan kita memberikan arahan, kadang-kadang ia boleh memualkan, boleh memenatkan orang yang mendengar. Tapi kalau kita nasihat anak-anak didik itu dengan mengkaitkan, membuat perkaitan bahawa perkara ni pernah berlaku pada saya sebagai guru kamu, pembimbing kamu, dulu saya dah kena dah perkara ni, maka saya cerita ni atas rasa sayang kepada kamu, jangan kamu kena apa yang kena pada saya. Jadi diperbagaikan tanwi' di sudut dakwah kat sini, uslubnya adalah menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya dalam menyampaikan Islam kita juga mainkan peranan yang sama, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dalam kuliah lalu saya ceritakan kepada tuan-tuan bahawa kualiti yang ada pada pendakwah ini, seperti kata Ibn Arafah, ini satu fadl, bukannya satu benda yang diwajibkan. Bila para pendakwah ini tidak mengambil apa-apa pulangan duniawi bersifat kebendaan, ini satu kelebihan. Bahawa al-ayah waradat fi madhi tarikil ujra la fi zami akhiziha. Ayat ni merujuk kepada pujian Allah untuk seseorang itu meninggalkan perbuatan, mengambil apa-apa upah. Ayat ni tidak bentuk kecaman, ancaman ataupun amaran kepada orang mengambilnya. Faham tak, tuan-tuan? Jadi ayat ni menunjukkan kepada satu kelebihan, bila seseorang itu tidak minta apa-apa dalam kerja dakwah yang dilakukan, insya-Allah itu menandakan satu kebenaran apa yang didakwah olehnya.
Yang berlaku pada ini bila kita lihat ajaran sesat yang muncul, maka ia tidak lain dan tidak bukan di hujungnya bersifat kebendaan, syahwat, sehingga seseorang itu mampu mengumpulkan isteri mungkin berpuluh-puluh orang dan mengambil kesempatan terhadap kebendaan orang lain. Tiada lari daripada perkara itu. Bila satu ajaran sesat muncul, di belakangnya mesti ada perkara-perkara yang bersifat kesyaitanan ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini contoh yang telah dikemukakan oleh Syekhuna Dr. Atik Nabulsi, pakar tafsir dari Syria ini, bahawa ada satu kisah yang berlaku zaman dulu-dulu. Seorang ini kerjanya mengangkut barang, transporter. Dia memiliki seekor keldai. Maka dia selalu lalu di tempat melihat orang beribadah. Satu hari keldainya sakit, mati keldai. Maka dia fikir, apa dia nak buat apa ni? Maka dia teringatlah melihat kepada perlakuan orang beribadah yang tak ada ilmu itu. Maka si transporter ini telah pun menggali kubur, menanam keldainya dan kemudian membuat kubah di atas keldainya itu. Atas, apa dipanggil? Kubur keldainya itu. Dan kemudian dia pun berzikir, berdoa kat situ. Orang lalu lalang pun hairan, apa benda ni? Siapa ni? Apa benda ni? Maka dia berkata, ni merupakan qubah waliin min awliya illahi salihin. Ini merupakan satu tempat ada seorang tokoh wali yang mati kat sini, telah dikebumikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Punya dangkalnya akal manusia ni bila melihat satu perkaitan tanpa ilmu seperti itu, dia pun pergilah ke kubur itu. Mereka beramai-ramailah berzikir, memuji kubur itu, padahal yang mati di bawahnya seekor keldai. Maka kata Syekhuna Dr. Atik Nabulsi dalam berkaitan ayat ini, kamu akan lihat dalam apa yang berlaku di sini, kisah seorang pendusta pembohong ini yang telah pun dipengaruhi oleh Dajjal, yang telah pun mengebumikan keldai yang kemudian mendakwa di situ orang saleh mati, wali Allah mati. Maka ramai orang datang menghujankan kepada dia, menganugerahkan kepadanya berbagai-bagai nikmat, hadiahnya, duitnya, menghantar kepadanya makanan, kambing dan sebagainya. Maka akhirnya si Dajjal ini pun hidup dalam keadaan bahbuhah kabirah. Dia pun hidup dalam keadaan kesonokan, kekayaan melimpah ruah dengan pendustaan yang merujuk kepada perkara keagamaan. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, pada ini kita berdepan dengan situasi. Gunakan akal kita dalam perkara-perkara bersifat demikian. Ada di sana orang yang mendakwa kepada kebaikan, tapi lihat di sebaliknya ada apa sebenarnya yang dibawa, apa target yang terdapat di sebaliknya. Ini merupakan satu barometer, satu kayu ukur yang sangat dakik, yang sangat penting untuk kita faham. Kerana apa-apa dakwah yang kita pelajari daripada Al-Quran, metodologinya, para ulama yang menceritakan perkara ini kepada kita, seperti dua syarat yang dikemukakan, mereka mempunyai satu hujah yang kuat, dan apa yang mereka lakukan semuanya kerana Allah SWT, tanpa menafikan ada perkara yang memerlukan kepada kebendaan. Tapi jangan sampai perkara itu menjadi keutamaan sehingga segala nilai dikebelakangkan demi untuk mendapat harta manusia dengan cara yang zalim dan menganiaya serta penipuan. Maka inilah perkara yang akan menjejaskan macam-macam perkara yang namanya fiqhut tadayun itu. Maka muslim-musliman ahmati dan dikasihi sekalian, mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita atas perkara yang berlaku ini, dan Allah menjelaskan kepada kita kualiti sifat yang ada pada para pendakwah yang telah pun dikemukakan di atas lisan Habib An-Najjar ini, dan begitu penyayangnya Allah SWT kepada hamba-hambanya, seperti yang disebut oleh Habib, iaitu irini rahmanu bidur, aku dahulu pernah sakit dan kemudian Allah sembuhkan. Dan sentiasa sifat kasih sayang itu pada Allah, walaupun pada menimpanya seseorang itu, ditimpanya seorang itu oleh sesuatu musibah. InsyaAllah kita akan lihat lagi dalam ayat berikutnya tentang perkara ini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.